Baiklah, kita akan merangkan tentang matlamat SDG 16, Sustainable Development Goal yang ke-16 ini. Secara umumnya, matlamat ini menekankan kepentingan untuk meningkatkan integriti masyarakat, menangani rasuah dan meningkatkan akses awam kepada maklumat. Dari segi keadilan, kita maklum bahawa pada masa kini sering terpampang di dada-dada akhbar dan juga media sosial tentang kes ketidakadilan, khususnya gejala rasuah yang berlaku bukan sahaja di peringkat golongan bawahan, malah kerap kali juga berlaku dalam kalangan pentadbir tinggi negara. Sebagai contoh, baru-baru ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah berjaya menahan 3 pegawai penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA setelah dipercayai mengutip dan menerima rasuah secara bulanan bagi melindungi premis perniagaan tanpa lesen di Sungai Buloh. Hal ini juga menunjukkan keseriusan kerajaan pada masa sekarang dalam menangani gejala rasuah. Bukan sahaja di peringkat pentadbiran tinggi, malah SPRM juga giat mempertingkatkan usaha bagi menghidu kegiatan rasuah dalam kalangan pentadbir bawahan. Seterusnya, kita tidak boleh mencapai suatu pembangunan yang mampan tanpa keamanan, kestabilan hak asasi manusia dan tadbir urus yang efektif berdasarkan kedaulatan undang-undang. Namun, dunia kita semakin terbahagi. Sesetengah tempat menikmati keamanan, keselamatan dan kemakmuran, sementara yang lain pula berada dalam kitaran konflik dan keganasan yang tidak berkesudahan. Menjelang akhir 2017, seramai 68.5 juta orang telah dipaksa berpindah kesan daripada diskriminasi, konflik, keganasan atau pelanggaran hak asasi manusia. Lumrah kita sebagai manusia, kita memerlukan kesejahteraan, keamanan yang datang dari keadilan dan kesaksamaan menurut hak asasi manusia. Secara alaminya, sebagai manusia, kita benci kepada penindasan dan keganasan. Ia sama sekali tidak membawa kepada kehidupan yang berkelangsungan. Keganasan bersenjata dan ketidakselamatan memberikan impak yang memusnahkan pembangunan sesebuah negara, memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi dan sering mengakibatkan sungutan berpanjangan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Keganasan seperti keganasan seksual, jenayah, eksploitasi dan peneraan berleluasa di mana terdapatnya konflik atau tiada kedaulatan undang-undang. Berdasarkan kajian, terdapat 49 negara masih lagi kekurangan undang-undang melindungi wanita daripada keganasan rumah tangga. Ini menunjukkan beberapa negara masih lagi memandang enteng akan diskriminasi dan peneraan yang berlaku dalam kalangan manusia sejagat. Oleh itu, negara-negara ini harus menguatkuasakan undang-undang bagi menangani isu-isu eksploitasi dan peneraan ini. Seterusnya, peranan kedaulatan undang-undang sangat penting dalam memastikan mereka yang diberikan kuasa tidak menyalahgunakannya. Ini biasa terjadi di serata dunia, malahan di negara kita sendiri. Kos daripada korupsi, rasuah, kecurian dan pengelakan cukai bagi negara membangun sebanyak USD 1.26 trilion setahun. Slogan Rule of Law kebelakangan ini sering dilaungkan kerana negara kita terpalit dengan skandal kewangan yang sangat besar. Ia malahan telah merubah pola politik negara yang tidak pernah berlaku dalam tempoh 60 tahun. Ini menunjukkan peningkatan kesedaran rakyat terhadap institusi yang kukuh dan saksama dalam mencapai pembangunan yang mampan. Antara langkah bagi melaksanakan Sustainable Development Goal SDGs 16 ialah mengurangkan kadar segala bentuk keganasan dan kerjasama dengan kerajaan serta komuniti bagi menamatkan konflik dan isu keselamatan. Mempromosikan kedaulatan undang-undang dan hak asasi manusia adalah kunci proses ini kerana ia mengurangkan rentetan aktiviti haram dan mengukuhkan pelibatan negara untuk membangun dalam institusi tadbir urus global. Usaha bagi mengurangkan aktiviti kewangan haram, mengukuhkan penemuan dan pengembalian aset yang dicuri dan memantras segala bentuk jenayah terancang juga tidak kurang pentingnya dalam mencapai matlamat ini. Seterusnya, kerajaan juga perlu mengurangkan sebahagian besar korupsi dan rasuah dari pelbagai bentuk. Hal ini untuk melahirkan institusi yang efektif, bertanggungjawab dan telus, juga bagi memastikan suatu keputusan dibuat dengan responsif, inklusif serta mempunyai penyertaan dan perwakilan dari semua peringkat. Kerajaan juga perlu memastikan capaian umum kepada maklumat dan melindungi asas kebebasan menurut undang-undang negara. Selain itu, pengukuhan institusi negara berkaitan termasuk melalui kerjasama antarabangsa juga penting bagi membina kapasiti di semua peringkat, khususnya di negara membangun
bagi mencegah kerosakan dan memanteras keganasan dan jenayah. Tidak kurang pentingnya juga penguatkuasaan undang-undang dan polisi yang tidak berdiskriminasi untuk pembangunan yang mampan. Kesimpulannya, kerjasama dari semua pihak amatlah diperlukan bagi mencapai matlamat ke-16 Sustainable Development Goal ini. Tidak kiralah dari semua peringkat umur, pangkat serta darjat. Kita seharusnya memberikan sepenuh penghayatan terhadap matlamat ini. Diharapkan pada masa akan datang, negara kita akan menjadi sebuah negara yang bebas dari sebarang bentuk korupsi dan eksploitasi, sekaligus memulihkan ekonomi negara semakin pulih serta berdaya saing di peringkat antarabangsa.